Alright. Ya. Yeah. Test 1 2 3, test 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita sebut pagi. So sebelum tu saya nak check you all boleh mendengar suara saya dengan jelas atau tidak. Kalau boleh dengar cuba komen. Boleh dengar. Sebenarnya saya nak live streaming dekat dekat Facebook group. Tapi sejak seminggu dua ni macam ada problem. Ni pun saya try tak dapat. Okay, memang do not. Okay, so memang ada problem lah. Alright, tapi tak apa. Yang Zoom kali ni saya ada record. Nanti saya akan upload dekat YouTube and then boleh tengok dekat YouTube lah. Okay, kita ada Arbani, kita ada Adis Amza, kita ada Tuan Yusman, kita ada Puan Hazizi, Owi pun ada, Yusnita, Fadil, Napi, satu lagi Tuan Farid Suhaimi. Berapa orang malam ni? Okay, so kita ada lagi Tarmizi. Alright, so saya minta maaf, minggu lepas 20 hari bulan sepatutnya saya ada buat Zoom coaching lah kan, tapi masa tu saya tiba-tiba demam dengan batuk, hilang suara, and then saya dah lama tak demam lah. Lepas tu kali ni memang betul-betul teruk betul lah. And then once saya demam batuk tu memang 2 minggu lah untuk recover kan. Okay, so hari ni pun kalau saya duduk batuk semua tu hari right. So sebelum kita bermula, kita start dengan kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah lah supaya semuanya berjalan lancar. Yang mana yang tak ada soalan apa semua tu, saya minta you all mute dulu you punya mic supaya saya boleh explain kat you tanpa ada gangguan lah. Alright. So yang tu mana yang tu mute dulu you punya mic supaya dia tidak ganggu lah. Alright. Saya boleh je mute semua orang kan. Okey, tak ada masalah. Okey, kita mulakan kita punya program ni dengan bacaan Al-Fatihah lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, so pada hari ni saya nak berkongsi lah tentang pengalaman saya lah. Saya bukannya pandai sangat pun. Pengalaman pajak kereta sewa. Alright. Ada tak sesiapa yang nak belajar macam mana nak dapatkan kereta pajak? Ini saya share pengalaman saya lah daripada saya buat kereta sewa sampailah saya ada, masa tu saya ada 40 biji kereta pajak lah. Alright, nak belajar tak? Okey, ya, saya ada slide saya. Saya nak buka saya punya slide. Slide and picture background. Oh, tak boleh lah. Saya buka. Tunggu kejap. Okey. Share screen. Saya punya. Oh ni. Okey, so topik hari ini adalah berkenaan dengan pajakan kereta sewa lah. Saya tak banyak slide saya, ada 10 je. Dan saya expect dalam 1 jam tu habislah. Dan kalau you ada soalan boleh tanya. Alright. So pajakan kereta sewa. Okay, so saya kalau macam you all tahu, saya start bisnes kereta sewa tahun 2006. Saya start dapat kereta pajak tu tahun 2009. Maknanya selepas 3 tahun saya buat bisnes kereta sewa, barulah saya dapat kereta pajak.
masa mula-mula tu memang tak ada siapa pun nak pajak kereta kat saya. Even family sendiri pun memang dia orang tengok je kan. And then saya terpaksa lah beli kereta sendiri, lepas tu ambil kereta orang, and then macam-macam lah. Ada pengalaman saya tu, ada macam saya ni kira macam masa nak start tu saya banyak guna mekanik-mekanik ni lah yang jenis buat kerja kat rumah kan. Lepas tu dia orang ni ada kawan-kawan. So saya cerita lah, saya ada buat bisnes kereta sewa apa semua. So mekanik ni dia pun dia cerita kat kawan-kawan dia kan, Cina lah. And then adalah seorang Cina ni, dia pun ada kereta. Lepas tu kereta dia tu kereta lama. Lepas tu dia macam serah kat saya untuk saya sewakan kan. So saya pun seronok lah. Kereta tak ada hutang, dia bagi kereta kat saya, Honda masa tu. Honda apa lah, lama lah. Tapi kereta tu dia dah restore lah. So saya pun pegang kereta tu kan. So kita sewa murah-murah je lah. Tapi yang tak bestnya, yang owner kereta ni, tiap-tiap hari mesej saya. Mana duit? Saya pun pening kepala kan. Sebab apa kereta dia tu kereta besar, kereta Honda. Macam saya sewa kereta masa tu, saya sewa dekat student. So student ni dia suka kereta kecil. And then of course lah saya akan sewakan kereta saya dulu. Kereta saya dah habis baru saya sewakan kereta Cina ni. And then kereta Cina ni memang tak jalan sangat lah. So macam yang owner kereta ni dia duk hari-hari mesej saya, mana duit, saya pun pening bala. Alah saya cakap ambil baliklah kereta ni, susah sangat kan. Alright, and then saya pun macam-macam lah cuba ambil kereta kawan-kawan semua, tapi itulah kereta orang kan, macam tak seronok lah. Kalau untung sama-sama untung lah, tapi kalau tak ada masalah tu saya seorang lah kena tanggung. Kadang-kadang komisen tu habis, bayar rugi je. Tambah-tambah saya pula buat sewa kereta dekat student. Student ni memang kalau macam berlaku kerosakan ke accident apa semua, nak minta ganti rugi tu agak susah lah kan. Okay. And then tapi tak apa, saya continue je buat kereta sewa. And then saya selalu share saya punya aktiviti tu dekat Facebook apa semua kan, share. And then tahun 2009 barulah saya berani ambil kereta pajak lah. Sebab apa, saya dah tengok saya punya performance business tu makin grow, and then customer pun makin banyak. And then kereta pajak yang pertama saya dapat daripada kawan saya sendiri. Kawan saya ni dia cikgu sekolah, teknik dekat Bintulu. And then dia ni memang pandai repair kereta lah. Kalau ada kereta rosak apa semua, saya akan hantar kat dia. Dia akan tolong repair lah. So saya duk hantar kereta repair tu, dia pun tanya, kau buat apa ni Wahid? Dia kata saya buat kereta sewa apa semua. So yang kawan saya ni, cikgu sekolah ni, dia pun berminat. Boleh tak aku beli kereta, aku letak kat kau, kau sewa lah. Kalau kereta tu rosak apa semua, kau hantar kat aku. So saya pun setuju. So kita beli Proton Saga, guna nama dia. And then macam down payment tu macam sebenarnya saya yang keluarkan. Tapi macam down payment tu saya keluarkan. Dia just apply loan, dapat loan approve, and then down payment saya settlekan. And then macam saya pun dalam masa 3 bulan tu saya tak bayar apa-apa lah. Sebab apa, saya nak dapatkan balik modal down payment tu. Okay, and then lepas 3 bulan barulah saya start bayar duit pajak. Masa mula-mula saya buat program pajakan tu, saya pun tak pandai juga. And then saya buat macam pembahagian ikut percentage, kan. So owner kereta dapat 70, saya ambil 30% kan. Kalau sewa tu sebulan dapat dalam RM1,000, RM300 saya punya, RM700 owner punya lah. Tapi macam kereta Saga ni biasanya RM1,300, RM1,500 kan. Alright. So cikgu tu okey, seronok lah dia dapat kan, duit pajak tu. Lepas tu start lah kawan saya kan, dia pun beli kereta. Lepas tu isteri dia beli kereta, pajak kat saya. So mula-mula tu saya gunakan konsep percentage. Alright. And then lama-lama kereta tu jadi makin banyak. So masa tu saya tak ada staff kan. Masa mula-mula kereta sebiji 2 biji tu okey lah, kita boleh kira. Tapi bila kereta dah banyak tu, saya dah jadi pening kepala nak kira
berapa sales biji kereta ni apa semua kan. Lepas tu macam owner kereta ni, bila kita lambat bayar kat dia orang mula tak puas hati lah. Macam, mana payment ni, mana payment. Saya dah jadi senap pening kepala. Sebab apa? Saya nak fokus kepada buat kereta sewa. Lepas tu nak kena kira lagi dia punya. Jadi macam saya jadi hamba dia orang pula. Alright, and then masa tu saya start sewa kereta dekat syarikat-syarikat corporate kan. Lepas tu syarikat corporate ni dia jenis okey tak apa kita bayar. Bayar kadang-kadang lewat sebulan, kadang-kadang lewat 2 bulan, 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Payment dia tu lambat. Dia duk sewa kereta, dia bayar sikit. So bila saya dapat payment tu lambat, and then bila saya nak bayar kepada owner kereta, kadang-kadang bulan tu tak ada payment. Tapi owner kereta kena bayar lah installment. So macam benda tu tak praktikal. Lala saya pun pening kepala lah dengan owner kereta datang rumah kan, marah-marah apa semua. Lala cakap, okey, sekarang ni semua kereta pajak saya tak nak bayar pakai persentage. Saya nak bayar fix. Kan? Saya bayar installment. Lepas tu setiap owner tu dia dapat profit lah kan. So masa tu saya kira macam kereta dia orang ni paling teruk lah saya boleh sewa. Macam Proton Saga kan, 1,300. Paling teruk lah. Dia boleh pergi jauh kan. So installment saya settle, lepas tu owner ni dia akan dapat dalam RM200 bersih. Kan? Dia tak payah fikir apa-apalah. Kalau dia ada sebiji kereta, dia dapatlah untung 200. Kalau dia ada 2 biji kereta, dia untung RM400. Tak payah fikir apa. Every month dia akan dapat 200, 400. Ada yang beli sampai 6 biji kereta, sebulan goyang kaki dapat 1,200 kan. Tak banyak, tapi macam saya pun sebenarnya kereta macam Proton Saga tu dia punya installment dah 500, campur 200 dah 700. Lepas tu maintenance saya kena tanggung, gaji pekerja lagi, sewa tu lagi, saman, risiko semua saya tanggung lah kan. Owner kereta ni dia tak payah fikir apa. Alright, so tolak saya pun adalah untung sikit kan. Alright, and then next, baik saya besarkan ni kan. You all nampak ke saya punya slide ni? Cuba besarkan. Okey. Nampak. Alright. So, untuk pajakan kereta sewa ni, ini saya punya cara lah. Saya hanya pajak kereta kecil je. Saya takkan pajak kereta besar. Kereta-kereta macam dululah, Viva 1.0 manual. Kan? So, Proton Saga dululah, BLM 1.3 auto. Paling besar lah Proton Persona 1.6 auto. Saya tak pernah pajak kereta Velfire ke 4x4 ke MPV ke, sebab apa? Kalau macam kereta-kereta besar ni, down payment tu besar, lepas tu installment pun besar. So owner pun dia expect, aku keluar duit banyak pun kan. Kereta ni kereta besar, dia expect untung pun besar. Tapi kereta-kereta besar ni, dia punya sale tu dia tak menentu. Ada time slow, ada time memang banyak gila kan. So dia tak konsisten. Tapi kalau kereta kecil ni, time slow ke, time tak slow ke, memang senang sewa. So that's why saya hanya fokus ambil kereta pajak, kereta kecil je. Kereta besar, saya beli sendiri. Alright. So siapa pemilik kereta pajak ni? Kan? Sebenarnya saya yang pajak-pajak kereta dekat company saya, sebenarnya bukannya saya pergi open dekat luar. Kebanyakannya hanya internal je. Contohnya macam mekanik. Mekanik yang saya duk repair tu. Kan? So saya kamcing dengan dia. Dia beli kereta pajak kat saya kan. Lepas tu, kawan lama saya ni dekat universiti. Dia kebetulan dia bekerja kat Bintulu. Isteri dia kahwin dengan orang Sarawak. Isteri dia pun kerja dekat Bintulu. So kita orang semalam Jumaat selalu jumpa. And then dia tanya, Wahid kau buat apa? Saya cakap lah saya buat kereta sewa apa semua. And then dia selalulah datang rumah, borak-borak apa semua. And then dia yang beli. Dia beli, lepas tu isteri dia beli kan. Sampai dia, tak silap saya, dia beli 6 biji kereta. Dia dengan isteri dia beli 6 biji kereta. Macam kawan saya ni, dia kerja overseas. Dia kerja macam dia ni geologist. Isteri dia ni kerja Petronas. So senang dapat loan lah. Alright. And then bayangkan, 6 biji kereta dia beli. Sebiji kereta saya bagi profit kat dia RM200. Sebulan RM1,200. Bersih. Dia tak payah fikir apa. Kan? Siapa nak bagi? Alright.
Lepas tu ni family sebelah isteri saya. Kan. So dia orang ni mula-mula masa saya start tu dia orang pun tengok je kan. Lepas tu ada seorang beli. Lepas tu and then dia orang ni start dapat payment apa semua, and then dia orang start bercerita dekat family lain. Aku ada beli kereta lah, letak dekat apa? Macam saya dekat Sarawak ni. Orang tak panggil saya Wahid. Dia panggil Apai Alif. Nama saya dalam family Iban, isteri saya orang Iban. Dia panggil dia orang beli kereta, pajak dekat saya Apai Alif, tiap-tiap bulan dapat RM200 kan. So benda tu, berita tu tersebar dekat family lain. So macam family belah isteri saya, dia orang pun datang kontak saya apa semua, apply loan, beli kereta kan. So dekat situlah saya dapat. Saya tak open pajak-pajak ni dekat orang luar. Saya hanya internal saja. And then pekerja saya masa tu ada lebih kurang dalam 4 orang. 3 orang. 3 orang pekerja. And then pekerja saya ni saya bayar gaji. Masa tu bayar gaji basic 1,000. Lepas tu saya macam tolong dia orang lah beli kereta apa semua kan. Jangan saya minum. And then dia orang beli kereta. Ada yang beli 2 biji kereta. Okay. Letak dekat company saya bayar. Sebiji kereta bersih kat dia orang RM200. So dia orang dapat gaji RM1,000. Lepas tu dia orang beli kereta 2 biji. Sebiji kereta dia orang dapat bersih RM200, so RM1,400. Macam dia orang ni minyak kereta semua tak payah pening kepala lah. Dia orang pakai je kereta company. So RM1,400 tu kalau dia orang dapat tu solid. Kereta dia orang tak payah bayar, minyak kereta semua clean. And then kalau macam dia orang ni banyakannya bujang lagi duduk dengan family apa semua. So kalau dia orang dapat RM1,400 tu solid dia orang punya income. And then ada juga yang pekerja saya ni rumah saya bagi apa semua. So kalau dia dapat RM1,500, ada sampai RM2,000 lah, tu solid lah. Seketul. Tak ada apa-apa komitmen apa-apa kan. And then macam pekerja saya ni, bila dia orang dapat tu, dia orang start cerita dekat family dia orang. Dia orang suruh family dia orang pun beli juga. Itu yang campur-campur tu saya ada 40 biji kereta pajak. And then saya punya owner kereta ni kebanyakannya orang yang dekat je. Orang yang dekat. Cuma saya jagalah payment semua kan. Along the way tu ada masalah jugalah. Tapi saya ada masalah macam mana pun saya continue bayar. Kan? Alright. Okay. Macam mana saya nak? Okay. Macam pajakan ni sebenarnya saya tak ada set pun setiap orang tu kena beli berapa biji. Tapi secara kebetulan, bila dia orang apply beli kereta tu, alang-alang dah nak apply beli kereta, belilah 2 biji kan. 2 biji kereta. So macam kalau seorang tu dia beli 2 biji, dia dapatlah RM400 tak. Masa tu tak adalah besar mana RM400, tapi macam saya ada aunty sebelah isteri saya, dia ni dulu kerja kilang tau. Lepas tu anak dia tak sihat, sakit kan. So dia berhenti kerja kilang tu. And then sebelum dia berhenti tu dia beli kereta 2 biji lah, dia dengan suami dia beli kereta 2 biji. So masa dia kerja kilang tu gaji dia tak silap saya dalam RM600. And then bila dia berhenti tu, dia beli kereta, saya bayar kat dia RM400. So dia duduk kat rumah jaga anak dia. Every month dia dapat RM400 apa semua kan. So daripada dia pergi kerja, anak dia tu asyik pergi hantar klinik apa semua, tak ada orang jaga. Why not dia just berhenti kerja, duduk kat rumah, every month saya bayar dia RM400. Dia jagalah anak dia kan. Lepas tu ada juga aunty sebelah isteri saya ni, dia ada anak sambung belajar, pergi universiti. Macam dia orang ni macam kerja government lah, gaji tak besar kan. So dia orang beli kereta 2 biji, lepas tu every month saya bayar RM400. So duit tu lah yang digunakan untuk tampung pengajian anak dia sampai anak dia habis belajar. Kan? Anak dia tu masuk universiti, lepas tu tak puas hati, tukar kos sampai berkali-kali tukar kos sampai habis belajar. Nampak tak? Pajakan ni dia macam saya pajak ni, saya bayar dekat dia orang ni sampai 5 tahun. 5 tahun saya bayar dekat dia orang kan. Alright, and then dekat sini saya buat kesilapan lah. Okay. Kereta ni sebenarnya kalau kita jaga betul-betul, dia boleh pergi sampai 7 tahun. Tapi masa tu saya pun tak pandai kan. So
beli kereta, sewa kereta, lepas tu kereta tu bila ada kemek ke cala apa semua kita biar je. Kita biar je. And then lama-lama kereta tu macam bila dah cukup 5 tahun, condition kereta tu macam dah tak best lah. Cala sana, cala sini, kemek sana, kemek sini, and then macam dah tak, kalau nak sewa kan orang pun dah tak nak lah. Sepatutnya lah macam saya beli kereta tu, tak kisahlah kereta sendiri, kereta pajak, rosak sikit je terus hantar repair. So kalau you sentiasa jaga kereta tu, insya-Allah lah kereta tu boleh pergi sampai 7 tahun. Masa dulu saya tak, macam biar je lah kereta ni kan, cala sikit semua. So bila cala ni, cala sikit, lepas tu kita bagi sewa dekat customer. Lepas tu customer pun tengok, kereta dia ni pun tak jaga, dia lanyak je lah. So kereta tu makin lama makin teruk. Makin teruk. Sampai 5 tahun, orang pun nak sewa, dah tak nak dah. Dah tak boleh nak sewa. Tapi kalau saya jaga kereta tu, cala ke kemek terus repair. So walaupun 7 tahun, kereta tu condition dia sentiasa nampak macam baru. Alright. Okay, sorry ya, family saya sekarang ni batuk. Anak saya batuk, isteri saya batuk, saya pun batuk. Okay. Lepas habis pajakan tu saya serah balik dekat owner lah. Ada yang ambil balik kereta tu, ada yang tak nak ambil, kita jual je kan. Alright. Macam saya pun kereta-kereta tu sebenarnya bila jual tu tak ada untung apa-apa lah. Sebab apa, saya beli kereta Proton. Proton ni lepas 5 tahun, kalau kita nak jual kita kena top up duit lagi. Kena bayar lagi kan. Sebab apa, dia punya value tu drop. And then saya kena continue je sampai 6 tahun sampai 7 tahun. Dah cukup 7 tahun barulah serah dekat saya punya kawan, dia tolong jual kan. Maknanya tak payah nak top up apa-apa lah kan. Okay, so that's why saya kalau macam kereta pajak ni, saya tak recommend lah you ambil Proton. Kalau boleh you ambil macam Pro2 kan. Pro2 ni dia punya value dia tu drop tidaklah seteruk Proton. Proton ni sedap sebab apa? Kadang-kadang kita boleh buat full loan. Tak payah down payment apa-apa kan. Memang seronok lah. Tapi kita nak menanggung dia punya derita tu lepas 5 tahun, 6 tahun kan. Macam kereta Pro2 ni, tak ada full loan. Memang kena bayar down payment 10%. Kena keluar modal sikit lah. Tapi kereta ni dia lepas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kalau kita jual pun kita still dapat duit lagi lah. Alright. So saya tak recommend lah untuk you ambil kereta Proton kan. Tapi kalau dah tak ada sangat, tak apalah, layan je lah kan. Cuma risiko dia tu, kereta Proton ni 5 tahun, 6 tahun, you kena kira macam lepas 7 tahun, kalau you nak let go tu barulah boleh let go macam tu, tak payah nak top up apa-apalah. Alright. Tahun 2010, jumlah kereta yang saya ada 40 biji, 30 biji kereta sendirilah. Nampak tak saya punya growing tu. Saya start ambil kereta pajak 2009. Okay. 2010 saya dah ada 40 biji kereta. 40 biji kereta pajak. Alright. So memang you bayangkan sebiji kereta paling-paling saya boleh sewa dalam 1,500 kan. 40 kali dengan 70, 40 campur dengan 30, maknanya saya ada lebih kurang 70 biji kereta kan. 70 biji kereta, sebiji kereta paling sikit lah 1,500 kan. Sebulan saya punya sale tu lebih daripada 100,000 lah. And then kereta sewa ni minimum lah dia punya profit tu 30% lah kan. So sebulan tu saya punya profit tu 30,000, 40,000 lah. Memang alhamdulillah lah kan. Alright, so saya nak you capai sampai level ni lah. So far okey lagi ke? Ada komen lah, saya tak baca. Okey. Okay. Kelebihan pajakan kereta sewa. Okay. So yang ni based on pengalaman saya lah. Keuntungan kereta pajak ni, macam saya ada 40 biji kan, 40 biji kereta. Saya sebenarnya tak make money daripada kereta pajak ni. Sebab apa? Yelah nak kena bayar installment, nak kena bayar owner. Walaupun saya bayar RM200, tolak-tolak apa semua tu tak ada untung apa sangat pun. Kan? Tapi daripada keuntungan kereta pajak tu saya boleh bayar sewa pejabat. Macam saya tak ada pejabat masa tu. Sebenarnya saya ada rumah. So duit tu saya boleh bayar rumah. Kan? Settle. Okay. Boleh bayar gaji pekerja. Pekerja saya masa tu ada 4 orang lah. 4 orang. Helena, Ahmad, Nasrul dengan seorang lagi siapa tak? FND. 4 orang.
Seorang ni gaji basic RM1,000 kan, RM4,000, lepas tu dengan dia orang punya lah. So duit kereta pajak tu saya boleh gunakan untuk bayar gaji dia orang, settle. Alright. And then bil elektrik semua, bil air apa semua boleh digunakan duit kereta pajak tu. Alright. So maknanya saya punya OPEX kereta sewa tu settle dengan duit pajak. And then saya pula ada 30 biji kereta sendiri. 30 biji kereta sendiri kan. And then kereta-kereta saya yang sendiri tu kebanyakan kereta-kereta besar, 4x4 kan. Lepas tu Innova, van kan. So yang ni memang sekali dapat job tu memang 3,000, 4,000 kan. Alright. And then macam kereta sendiri tu, so duit sewa tu boleh kena bayar lah dia punya installment. Insurance, road tax and maintenance. And then macam saya punya bisnes tu maknanya saya tak ada kos apa lah. Untuk kereta saya sendiri tu, saya bayar installment dia, bayar insurans dia, road tax dia, maintenance dia, kalau rosak apa-apa kan. So saya punya profit tu, itu memang net. Sebab apa? Sewa office, kereta pajak settle, gaji pekerja, kereta pajak settle kan, bil-bil, telefon pun semua daripada kereta pajak. 30 biji tu kalau tolak semua tu net profit. Tu memang seronok lah. So macam kereta pajak ni sebenarnya dia ada ratio dia lah. So kalau macam you nak ada 40 biji kereta kan, so separuh you boleh ambil kereta pajak, separuh lagi you kena ada kereta you sendirilah. Kalau you ambil semua kereta pajak, dia jadi penat sikit lah kan. Penat sikit sebab apa? You nak kena bayar dia orang ni kan. So the best adalah separuh kereta you sendiri, separuh lagi kereta pajak. Kereta pajak ni you tak untung sangat, tapi dia boleh bayar lah segala-gala benda-benda macam gaji pekerja, sewa office, bil-bil apa semua kan. And then kereta you sendiri tu tolak installment maintenance, itu adalah you punya untung lah. Alright. Okay, macam mana nak dapat kereta pajak ni? Okay. So first kali you kena niat untuk bantu pemilik kereta kurangkan beban ataupun tambah pendapatan lah kan. So kita janganlah macam setengah-setengah company tu. Dia ambil kereta pajak sebab apa? Nak ambil kesempatan. Itu yang jadi dia offer bulan dan bintang pun semua, dah dapat kereta pajak bayar 3 bulan je. Lepas tu mula sangkut. Yang owner ni pun tiap-tiap hari bank call apa semua. So dah nanya dekat owner kan. Banyak dekat luar sana. Alright. So kita ambil kereta pajak ni janganlah ambil kesempatan. Kita niat nak bantu. Sebab apa dekat luar sana kadang-kadang orang yang pajak ni dia ni bukannya orang senang pun kan. Sama ada dia dah ada kereta, dia nak kurangkan beban. So kita ambil dia just nak tolong dia kan. Ataupun dia ni adalah sikit boleh apply loan pun semua, dia nak tambah pendapatan kan. Alright. And then apa yang you kena buat adalah you kena sentiasalah berkongsi aktiviti bisnes di media sosial. Macam saya dulu, saya selalu sharing kan. So saya kadang-kadang saya hantar kereta kan. Kadang-kadang saya dapat duit. You kena share. Sebab apa? You punya kawan-kawan dekat you punya media sosial tu, dia akan tengok, apa benda dia orang buat ni kan. So insya-Allah lah dia akan tertarik. And then sebenarnya yang paling powerful lah kalau you rajin buat live lah. Tak kisahlah you live dekat Facebook ke, live kat TikTok kan. You sentiasa bercerita tentang aktiviti bisnes itu. Macam saya ada seorang anak murid dekat Perlis. So dia masuk je GM, lepas tu saya suruh dia buat live. So dia live cerita dia buat kereta sewa apa semua. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni, dia kenal saya kan. Lepas tu bila dia tahu anak murid saya ni buat bisnes kereta sewa bawah saya, terus dia PM kata aku nak beli kereta, aku nak pajak. So yang hamba Allah ni, tak silap saya dia beli 8 biji kereta baru. Dia beli 4 biji, isteri dia beli 4 biji. 8 biji dia beli kereta baru bagi dekat anak murid saya ni. Dia dapat 8 biji kereta pajak free lah kan. Alright. And then apa yang you kena buat? Kalau you dah dapat kereta pajak ni, you share lah kan. Slip payment macam saya selalu share lah. Alhamdulillah dah bayar berapa puluh ribu dekat saya punya owner kereta pajak. So benda tu yang menarik orang untuk pajak lagi. Sebab apa? Kita nak tunjuk bukti. Aku ambil kereta pajak memang aku bayar. Every month bila saya bayar duit pajak je, saya akan post dekat saya punya media sosial kan. So benda tu yang akan menarik orang untuk pajak lagi dekat kita lah. Alright. And then you boleh jugalah share maklum balas pemilik kereta di media sosial lah.
So kalau macam you dah ada orang yang pajak kereta kan, you tanyalah feedback dia, macam mana kereta so far you pajak kereta dengan saya, puas hati ke tidak kan, suka tak kan. So kalau macam you jaga kereta dia, payment you jaga apa semua, of course lah dia cakap, memang terbaik lah aku pajak kereta dengan kau, memang berbaloi, alhamdulillah tak ada masalah. So you gunakan feedback owner kereta tu untuk buat marketing. So benda tu yang akan menarik orang. Macam saya rasa Arbani semua kan, you dah ada kereta pajak, you pernah tak tanya owner kereta macam mana perasaan dia orang bila pajak kereta dengan you? Dapatkan feedback. So benda tu yang akan menarik lebih ramai orang untuk pajak kereta dengan you lah. Alright. Okay, so sekiranya ada masalah lah, kemalangan ke, saman ke, kecurian ke kan, jangan lepas tangan lah, jangan lepas tangan. So macam saya lah, bila accident semua, saya tak lepas tangan. So saya settle kan. Saya settle kan. Carilah jalan semua kan. Kalau you tak ada pengalaman, tak apa, tanya saya pun boleh, tanya dalam grup pun boleh. Kita pun ada ramai yang dah ada pengalaman semua kan. So saya tengoklah banyak orang bila dia ambil kereta pajak, bila ada masalah dia lepas tangan. So benda tu tak bagus lah. Kita buat anaya dekat orang kan. Alright. Okay, 3 jenis konsep pajakan lah. Okay. Yang pertama, percentage. Okay. Yang ni yang mula-mula saya buat dululah. 70-30. Macam saya perhatilah, macam you all ni mungkin you baru lagi start apa semua kan. So orang pun kalau you nak offer RM200 mungkin orang tak berminat. So tak apa, buat permulaan you boleh offer 70-30 lah. Kan 70-30 sebab apa, yang ni konsep ni orang lebih tertarik. Cuma masalah dia itulah nak kira tu. Kan macam saya dulu lah. Sebiji, 2 biji boleh lah. Kalau dah berpuluh-puluh biji, aku pening kepala lah. Kan. Tambah-tambah jenis customer pula, jenis berhutang pun semua, lagi saya pening kepala kan. Payment tak dapat. Kan. Payment tak dapat. Lepas tu, kereta tu tak ada income. Kan. Lepas tu, kita cakap dekat owner tak boleh nak terima sebab apa? Kereta tu kena bayar. So, untuk mudahkan saya bayar ikut bayaran tetap. Tapi kalau you baru-baru tak ada masalah, setakat sebiji, 2 biji, 3 biji, 10 biji tu still boleh settle lagi lah. Kalau banyak tu tak boleh lah. Kan? Okey, yang kedua, kereta baru lah. Yang ni yang saya buat lah. Kereta baru. So tadi, hari ni pun ada seorang GM Hub daripada Johor, TT lah. TT dia message saya, dia kata ada seorang ni, dia nak beli kereta baru, nak pajak kan. So dia tanya saya macam mana nak buat ni kan. So kalau macam kereta baru ni, kalau you offer 200-300 ni mungkin tak berbaloi lah kan. Contohnya kalau you nak ambil Beza kan, kalau macam owner tu nak beli Beza kan. Beza sekarang ni berapa harga dia? Tak silap saya 40,000 lebih kan. Tahu tak harga Beza sekarang ni? Sekejap saya minum tu. Kita ambil contoh lah Beza. 37. Itu 1.0 ke 1.3? Dulu saya beli 40,000 lebih tau. Tapi mungkin kat Sarawak. Itu yang advance kot. 37 kan? Ni 1.3 auto lah. Okey, tak apa, 37 lah. 37. Maknanya kalau nak beli kena down payment minimum 10% lah, maknanya 3,700 kan. So kereta baru ni sebab owner kena keluar duit untuk bayar down payment tu. Kalau you bayar 300 kan, 400 pun semua, 400 tu berat jugalah. 300 kan, kalau setahun baru 3,600, maknanya selepas setahun barulah dia balik modal, dapat balik dia punya down payment tu kan. So apa yang you boleh buat adalah mungkin masa nak beli tu owner keluar dulu duit down payment apa semua, tapi lepas dapat kereta tu 3 bulan pertama tu you sewa duit tu, you macam kira macam owner ni boleh dapat balik dia punya down payment tu. Maknanya owner ni dia tak keluar modal apa-apa lah. Masuk bulan keempat barulah you start bayar installment plus dengan duit pajak lah. So kalau you buat macam ni, berkemungkinan owner lebih berminat berbanding owner pergi beli kereta, bayar down payment, lepas tu bulan-bulan dia dapat 200-300 semua. That's why banyak orang tak boleh nak close. You kena fikir macam mana nak make sure owner ni dia dapat profit lah kan.
So 3 bulan pertama tu you sewa, boleh settle down payment dia tu kan. Masuk bulan keempat barulah owner start dapat. Macam tu juga saya buat dekat masa saya pajak kereta-kereta anti-anti saya ni. Down payment saya keluar. 3 bulan pertama tu saya cakap anti, duit 3 bulan pertama ni saya takkan bayar apa-apa. Sebab apa saya nak dapatkan balik saya punya modal tu. Dia orang setuju. Masuk bulan keempat barulah saya start bayar. Dia punya profit kan. Kan. Faham tak? Alright. Okay, macam kontrak ni, macam masa mula-mula saya buat tu, saya tak ada pengalaman buat kereta pajak. So saya kontrak tu saya buat setahun-setahun. Tapi sebenarnya kalau you jaga betul-betul ni, dia boleh pergi 5 tahun ke 7 tahun lah kan. Alright. Contoh agreement tu saya ada sediakan. Nanti you boleh download je lah. Okay. Selepas habis kontrak pajakan ni, macam pengalaman saya lah. Konon-kononnya nak settlekan loan apa semua ini kita ni lah, tapi kereta ni sebab apa saya pun silap juga masa tu, saya tak jaga sangat. Lepas 5 tahun tu tambah kereta Proton pula. Memang lepas 5 tahun tu dah kalau sewa pun dah tak berbaloi dah. Rosak sana, rosak sini apa semua kan. So saya masa lepas 5 tahun tu saya pun start let go lah. Saya bayar dulu installment apa semua sampai 7 tahun apa semua, and then tanya kedai boleh let go tak, kalau tak payah nak top up apa-apa, okey. Alright. Sebab apa sepanjang 5 tahun tu saya dah gasak dah untung semua kan. saya dah dapat profit kan. Okey, kereta lama. Ini kereta lama lah. Kereta lama ni maksudnya kereta-kereta yang dah ada, yang dah sedia ada kan. So macam you boleh buat kontrak lah, kontrak minimal 6 bulan kan, ataupun 6 bulan, setahun macam tu lah. And then saya suggest lah you bayar 2 bulan advance dia punya installment tu. Sebenarnya owner tak minta pun benda ni, tapi saya suggest buat macam ni sebab apa, kalau you tak buat macam ni kan, owner dia akan mesej you tiap-tiap bulan apa semua kan. Sebab apa dia nak kena bayar installment apa semua. Kita ni kadang-kadang sale kita naik turun kan. So kalau kita tak bayar advance, so kita terganggu lah. Owner duk telefon, mesej apa semua, mana payment. Aku nak fokus buat bisnes ni tiap-tiap hari duk telefon tanya mana duit kan. So kalau you bayar 2 bulan tu, maknanya kalau you terlewat sikit pun owner tak bising lah, sebab apa you dah bayar 2 bulan advance kan. Alright. Macam installment, ansuran bulanan, insurans, road tax, maintenance, saman tu you tanggung lah. Macam saya buat kan, semua saya tanggung. Owner kereta ni tak payah fikir apa-apa lah. Tiap-tiap bulan dia dapat 200. Tapi tu dululah, mungkin sekarang ni 200 tu sikit. Mungkin you boleh offer 250, 300 macam tu kan. Alright. And then kalau kereta lama ni, nasihat saya adalah make sure owner kereta ni dia buat restoration dululah. Dia repair dulu apa semua kan. Maknanya owner kena keluar duit dululah. Ada setengah juga macam kita punya GM Hub tu, owner dah langsung tak ada duit. So dia ambil kereta tu, so dia keluar duit dia sendiri dululah untuk repair. Tapi owner ni tak dapat apa-apa lah. Sampailah yang apa, GM Hub ni dia dapat balik dia punya modal tu. Lepas tu barulah dia ni. Macam tak silap saya Armani lah, dia ada ambil Toyota Vios tu. Kereta tu banyak rosak kan. So owner tak ada duit nak repair semua. So Armani tolong repair kan. Tapi owner tu tak dapat apa-apa lah. Cuma Armani ni tak silap saya dia hanya bayar installment je. Lepas dah kira macam break even, barulah dapat owner tu dapat lah. So you boleh nego lah dengan owner kan. Sebab apa kita nak bantu dia je. Alright, ada lagi tak? Okay, so ni perjanjian pajakan. Nanti saya bagi link jugalah. Link juga dekat you untuk you download lah. Ada 3 jenis lah yang tadi, percentage kereta baru dengan kereta lama kan. Semua dah ada lah. You just download and then you tukar je dia punya tu. Alright, so saya rasa habis dah saya punya sesi ni, and then saya open lah untuk soal jawab. Kalau ada nak tanya soalan lah. Kalau ada nak share pun boleh. Hello. Ya, Assalamualaikum. Muhammad. Saya Basir Abu Bakar. Basir?
Basir. Ya, Tuan Basir. Cik Wahid, kalau ada orang offer untuk sambung bayar, macam mana tu Cik Wahid? Dia pajak tapi dia suruh kita sambung bayar. Sambung bayar kereta apa tu? Kereta beza ke macam mana kan. Dia suruh kita sambung bayar je. Sambung bayar mana you kena bayar down payment besar kan? Kita bayar satu lump sum down payment. Lepas tu bulan-bulan kita bayar kat bank. Kita ganti orang tu bayarkan. Lepas tu kereta tu macam jadi milik kita lah. Macam tu boleh ke Cik Wahid? You kena tengok juga agreement sebab apa sebenarnya sambung bayar ni agreement tu tak valid tau. Tak valid. Oh, ya ke? Kalau owner tu pergi report polis apa semua memang you putih mata je. Sebab dia orang ada setengah yang buat macam tu. Dia orang buat report cover kat polis bahawa orang ni saya dah tolak kat saya berapa terma semua. Dia buat report tu kat polis. Lepas tu benda tu jadi cover dia orang. Report tu tak boleh pakai tu. Memang sebab apa kereta tu sebenarnya bukan milik siapa-siapa, milik bank. Oh. Kan. So saya pernah juga ambil kereta sambung bayar. Oh, kita ambil, kita repair cantik apa semua, tiba-tiba owner nak balik kereta dia. Kita pun masak aku dah keluar duit kot kan. Oh, tak peduli. Dia pergi report polis. Kena serah balik Tapi sebelum serah tu memang habis aku spare part tu ambil balik cabut semua kan. Jahat juga dia orang ni. So macam saya pengalaman sambung bayar ni memang kira kalau 10 tu 9 tu memang tak best lah. So better kita macam saya prefer pajak lah. Tapi tak silap saya ada juga yang kita punya GM Hub, you boleh tanya Tuan Saiful. Tuan Saiful dia ada ambil sambung bayar juga. Tak silap saya dia ambil kereta Starret. Tapi dia ambil daripada company tau. Company tu dia memang ada agreement kena bayar down payment apa semua. And then kalau macam tak silap saya dia kata kalau tak boleh nak bayar, serah balik kereta tu dekat company tu. And then company tu dia bayar sikit lah apa semua kan. Cuma agreement sambung bayar tu sebenarnya tak valid. Tak boleh pakai pun. Risiko tanggung sendirilah. Kalau nak buat boleh, nak ambil boleh. Cuma risiko tu tanggung sendirilah. Faham tak? Alright. Tuan. Ya. Okay. Kereta orang buat Grab, dia boleh sewakan ke? Kereta orang buat Grab, boleh. Tak silap saya siapa? Si Tuan Syed Sulaiman, dia pun buat Grab juga. Dia sewa je kereta dia. Dia punya insurans sama ke tuan? Itu saya tak pastilah. Macam Grab tu dia ada e-hailing punya insurans kan. Sebab ada owner Grab ni, dia dah tak nak kayu Grab kan. Lepas tu dia kata tak boleh pajak dekat kita lah. Dia cakap macam tu. So saya tanya pendapat. Tak silap saya macam hari tu Tuan Syed Sulaiman dia ada share juga. Ada je kawan-kawan dia yang owner Grab tu bagi kereta kat dia, sewakan. Mungkin boleh refer dengan Tuan Syed Sulaiman sebab apa dia yang ada pengalaman, saya tak ada pengalaman. Cuma hari tu dia kata tak ada masalah pun. Okey, baik. Faham. Nanti tanya Tuan Syed Sulaiman lah, ada tak dia? Insurans dia tu, saya pun tak pasti insurans yang Grab kan. Sebab apa, e-hailing pun kan. Cuma selagi kita boleh claim insurans kalau kereta tu accident pun semua, tak ada isu pun. Okay, ada lagi tak soalan? Okay, satu lagi saya nak update macam baru-baru ni ada kawan saya lah. Dia offer macam sebenarnya benda ni dah lama kita mencari kan. Cuma tak ada solution. Tiba-tiba dah mungkin rezeki apa semua. Dia pun contact saya, dia tanya apa semua. Dia kata sebenarnya ada satu insurans tu yang P2P, peer-to-peer car sharing lah kan. So yang insurans ni daripada Allianz. Dulu kita pernah tanya, Allianz ni dia nak kalau ada 1,500 biji kereta yang beli insurans dengan dia, barulah dia nak sediakan polisi ni lah. Tapi baru-baru ni dia macam tak ada syarat apa-apa. Cuma macam owner kereta ni dia kena sewa melalui e-platform. Macam e-platform ni ada banyak, macam yang famous Trevo kan, lepas tu Wahdah apa semua kan. Macam Greenmatic ni kita sebenarnya dah lama, cuma masa kita minta tu dia minta mesti ada 1,500.
And then beberapa platform lain dia orang dah start, and then mungkin Alliance ni dia dah nampak benda ni boleh, so dia tak ada syarat kuota kena ada kan. And then saya 6 hari bulan ni saya akan meeting dengan yang wakil daripada Alliance ni. InsyaAllah kalau benda ni jalan, you beli insurans ni dia harga dia lebih kurang je macam kereta biasa. Cuma bila kita nak claim insurans ni, bila dalam report tu kata kereta sewa, tak ada isu. Alliance dia akan bayar. Cuma dia nak booking tu mesti melalui kita punya platform. Dia tak nak macam tiba-tiba you pergi sewa kereta tak mana-mana, lepas tu kereta tu hilang kan. And then you claim insurans. Dia tak nak. Sebab apa? Dia nak booking tu mesti melalui ada proper system lah. Sebab apa macam Greenmatic ni kita memang ada proper system. Kita jarang ada kes-kes kereta hilang apa semua. Sebab apa? Kita dah filter dah benda tu kan. So saya harap benda ni okey dan membantu you all lah. Okey. Tuan Wahid, Ya, setakat ni Alliance saja ke ataupun ada apa tu pihak insurans lain yang apa? so far Alliance je. Alliance je yang offer benda ni. Sebab apa, saya pun ada kawan juga Movie kan. Dia dapat Alliance. Wadah pun baru dapat, Trevor pun Alliance. Yang insurans lain so far saya tak pernah dengar lagi lah. Yang paling hampir Takaful Etika lah, tapi Takaful Etika ni dia still lagi kereta tu bila buat report polis tak boleh nak sebut kereta sewa. Dia still lagi tak boleh cover benda tu kan. Tapi yang Alliance ni memang dia buat khas untuk dipanggil P2P, peer-to-peer car sharing. So mungkin rezeki, saya rasa ni rezeki lah sebab sangat susah nak dapat benda ni. Kita pun dah tanya banyak kali apa semua, dia orang pun jual mahal apa semua. Tiba-tiba kawan saya contact saya, dia orang setujulah untuk benda ni, dan doakanlah supaya kita dapat benda ni. So you all nanti tak payah nak pening kepala lah kan. Siapa bawa kereta tu pun report kata kereta sewa pun tak ada masalah. Janji kena beli dengan Alliance lah. Alright. Macam kalau macam kehilangan tu pun insurans cover juga lah. Kalau dia buat lari ke apa semua tu, insurans cover juga macam tu. Insurans cover, tapi dia nak tengok juga lah dokumen tu. You dia bukannya suka-suka hati apa semua kan. Dia kalau you dah, okay, aku dah sewa kereta customer ni, you dah ambil dokumen apa semua, rental agreement semua complete, hilang, dia akan cover lah. Tapi kalau you tak melalui e-platform kita tu, you pergi sewa apa semua, lepas tu you tak ambil dokumen apa semua, memang dia takkan cover lah. Sebab apa? Sebab tu dia kata hanya melalui e-platform Greenmatic je yang dia terima lah. Kalau you pakai you punya dokumen sendiri, dia tak pakai lah. Faham tak? Faham. Macam mana ya? yang progres yang apa tu koperasi tu macam mana Cik Wahid? Ada cerita? Koperasi? Operasi ke apa tu? Koperasi ke operasi? Koperasi yang macam apa tu? Ada Koperasi. plan nak buat. Okay, koperasi ni saya punya idea lah kan. Saya pun duk fikir juga. Ini cadangan je lah, cadangan. Macam GM Hub ni pun kita dah ramai. So kita mungkin akan buat satu koperasi. Lepas tu koperasi ni dia akan tubuh satu anak syarikat lah. Anak syarikat ni yang apply lesen. Cuma saya tak nak jadi macam dulu. Koperasi ni koperasi dengan anak syarikat ni dia tak ada untung sangat lah. Sebab apa, kalau duit masuk banyak sangat dekat koperasi ni, kita pening kepala nak urus kan. Lepas tu anak syarikat ni pun saya tak nak dia untung sangat. So macam tiap-tiap bulan dia ada income, fixed income. Supaya audit tu senang. Sebab apa, kalau duit terlalu banyak masuk dekat koperasi dengan anak syarikat ni, lagi banyak duit masuk, lagi banyak duit kita kena spend untuk audit apa semua kan. Alright. So saya nak macam you all ni jadi apa ahli koperasi, and then kita ada anak syarikat ni nanti. Yang ni dua-dua ni dia ada income sikit lah, just boleh cukup-cukup untuk cover macam nak upah orang, tolong manage apa semua kan. And then ada untung sikit lah kan. And then yang make money tu adalah ahli koperasi ni. So you all ni kalau you nak
permit ke, nak lesen pun semua, you boleh mohon dekat yang anak syarikat ni kan. So you all yang make money. Yang koperasi dengan anak syarikat ni, dia kira income dia tu cukup-cukup, nak kira macam untung lah 1,000, 2,000 semua. Sebab apa saya tak nak complicated. Kalau duit semua nak masuk kat sini, kerja banyak, nak kena upah orang, kos pun tinggi. Tapi ini saya punya idea lah kan. Faham tak? Kawan Azlan? Faham. You janganlah you masuk koperasi kan. Sebab apa dulu saya pun ada juga koperasi family. Lepas tu dia orang ni bagi duit apa semua. Lepas tu tak nak buat apa-apa. Nak goyang kaki je apa semua. Lepas tu tanya tiap-tiap tahun kan, mana untung. Kan. Mana boleh macam tu kan. Setakat bagi modal RM200, lepas tu nak untung apa semua. Tak boleh lah. So koperasi ni sebenarnya dia just untuk register ahli. Tapi yang buat untung tu sebenarnya ahli you all lah. Kan. So kalau kita ada 50 orang, 100 orang apa semua, so you all yang make money. Koperasi dengan anak syarikat tu dia tak make money sangat lah. Yang jangan harap nak ada koperasi apa semua, goyang kaki apa semua nak labur duit apa semua, dan tak tiap-tiap tahun minta dividen. Tak ada lah. Itu saya punya konsep lah. InsyaAllah kita akan buat dalam masa terdekat lah. Kalau semua orang setujulah. Tapi kena ada pasal yang dengar macam nak buat sistem pajak tu kan, mungkin boleh bantu ahli lah. Sistem pajak tu. Sistem pajak? Macam kalau koperasi siapa yang invest kat situ kan, mungkin duit tu boleh digunakan untuk bagi beli kereta untuk pajak pada ahli-ahli. Saya rasa tak boleh lah. Koperasi nak pergi beli kereta pajak dekat ahli. Sebab apa kalau macam koperasi beli, tiba-tiba yang ahli tu tak boleh bayar semua, siapa nak tanggung risiko tu? Faham tak? Tahu Azlan? Koperasi kan, koperasi yang kita collect duit apa semua, sebab memang benda ni akan jadi. Koperasi ada duit, pergi beli kereta pajak dekat GM Hub. GM Hub ni pula tak boleh nak bayar apa semua kan. Lepas tu, siapa nak tanggung tu? Koperasi lah kan, pening kepala lah tu. Memang jadi. Saya pernah buat benda tu. Saya ada investor, bagi cash, saya beli kereta, saya bagi dekat anak syarikat. Ya Allah. Time nak dapat tu, macam-macam. Bila dah dapat tu, payment sangkut lah, tak boleh lah apa semua kan. Yang menanggung ni, yang ibu dia ni. So, memang tak praktikal lah. Saya dah ada pengalaman macam tu. So, better you usaha cari sendiri lah. Kan? Cari sendiri apa semua. Macam ada setengah-setengah orang tu, bila dia dah ada kereta apa semua, ada macam Tuan Saiful pun, dia apply loan kan. Bila dah, and kereta dia pun dah banyak. Baru ni pun saya tengok dekat Facebook dia ada 18 biji kereta. And then Tuan Saiful ni dia jenis simpan mah. Dia dapat duit kereta sewa, dia beli mah kan. Lepas tu, baru ni saya jumpa dia, setiap 3 bulan dia beli kereta cash. Dia pergi pajak kereta, pajak emas dia tu, dia dapat cash, dia bayar. Lepas tu dapat duit kereta sewa, kan, dia bayar. 3 bulan dia beli Myvi cash. Macam tu lah. So maknanya dia ada bank dia sendiri. Seronok tu, kereta tak ada hutang tu. Menjawab tak soalan? Ya, menjawab. Mana tahu kan, kalau selalunya macam koperasi ni kan dia punya dia punya perkembangan dia, kira plan dia jauh jugalah. Macam yalah, kalau dah banyak member satu kawasan tu, mungkin untuk servis kereta dia ada dia punya tempat dia sendiri kan. Mana dia punya maintenance dia mungkin boleh kurangkan lagi kan. Jadi yalah, aktiviti koperasi ni kan agak luas jugalah. Boleh lah, tapi cuma itulah kalau macam koperasi ni bukannya saya manage lah, nanti you all jugalah yang manage kan. Yalah. Kalau benda tu tidak merisikokan koperasi, tidak memudaratkan, benda tu bagus, boleh je proceed. Cuma kalau macam koperasi nak pergi kutip duit, invest tu semua, sebab saya dah buat benda tu, memang ke laut lah. Pasal dia punya intention pun nak bagi servis yang terbaik kan. Mungkin macam cuci kereta tu apa semua sebelum bagi customer kan. Kalau dekat-dekat tu
okey lah. Mana tahu kan ada Mana tahu. boleh buka bengkel ke, lebih ke kan. Kita kalau share ramai-ramai ni mungkin dia punya kos tu mungkin lagi rendah lah kan. Boleh. Ha. Nanti saya update sebab apa bukan saya seorang lah. Mungkin daripada you all juga yang akan, tak silap dia dipanggil ahli lembaga, dia ada ALK. Ahli lembaga koperasi. Dia macam yang ni lah. Cuma nanti kena fikirlah. Macam dulu saya pun ada koperasi family. Family saya bagi duit pun semua. Tapi sebenarnya kita kena ada seorang admin lah yang tolong manage benda tu. Dan benda ni kena bergaji lah. Kalau harap kerja free pun semua memang letih. Betul. Gaji memang tetap ada. Pasal macam itu kita guna kepakaran ni kan. Memang kena gaji. Kena ada gaji lah. Lepas tu macam yang syarikat ni pun kena ada director juga. Kena ada director. Saya tak boleh jadi director. So kena ada salah seorang pada you all ni kena jadi director. Dia just director lah. Cuma anak syarikat ni dimiliki oleh shareholder dia adalah koperasi. So mana you all lah yang own ni. Cuma kena ada mungkin seorang dua orang director lah yang tolong mungkin cari projek ke, pergi motek ke, nak apply lesen semua kan. Dan dia orang ni pun bergaji lah kan. Tak boleh lah nak buat kerja free kan. So kalau you sanggup nak keluar bajet apa semua, boleh lah kita buat benda ni. Okay. Right. Nanti saya update lah. Nanti saya pun lepas habis balik cuti ni saya nak buat dia punya business plan. Nanti saya post kat dalam group. Nanti you all tengok lah, kita bincang tengok. Alright. InsyaAllah. Ada lagi tak soalan? Okay, so kalau tak ada, kita habiskan kita punya sesi ni. Dan kalau you tak apa, kalau you ada soalan lagi, tak apa, tanya PM saya, tanya dalam group pun boleh. InsyaAllah saya cuba bantu you all berdasarkan pengalaman saya lah, tak ada masalah. Alright, so kita habiskan kita punya sesi ni dengan kiraan 3, 2, 1. Terima kasih banyak.